Okay, hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to Zero X General. Okay, pada hari ni saya nak buat market analysis. Okay, so kita nak tengok selepas review market analysis pada 19 hari bulan, kita nak tengok apa yang berlaku seminggu kemudian. So saya review hari tu 19 hari bulan, sekarang ni 27 hari bulan. So dalam masa lebih kurang tu seminggu lah, 7-8 hari macam tu, kita tengok apa yang berlaku. Kalau tengok dekat sini, sebenarnya dia jatuh lagi teruk lah. Maknanya sebelum ni harga price ranging dalam harga 59-58. So kalau tengok pada hari ini, dia jatuh kepada 55 lah. So antara sebab kenapa dia jatuh kepada 55, Bitcoin jatuh adalah sebab varian baru lah. Varian baru COVID yang yang bakal menyerang euro pada Disember ni. So WHO pun dah keluarkan amaran kepada Kesatuan Eropah tentang varian baru, iaitu Omicron. Nama dia tak confirm lagi. Pada tarikh saya buat video ni, nama variants tu tak confirm lagi. Variant tu berasal daripada Afrika Selatan dan dah ada few cases dekat Euro, termasuk ada juga kes dekat Israel. Variant tu dah start masuk ke ni lah. So ini adalah variant dia B.1.1.529, di mana kadar kebolehjangkitan dia lebih tinggi daripada Delta lah kalau kita tengok magnitude dia. So apa kaitan coronavirus ni, kesihatan EU ni dengan harga Bitcoin? So sebenarnya sebelum ni pun pernah berlaku. Kita tengok chart terus lah. Sebelum ni pernah berlaku, iaitu dipanggil Corona Dump. Corona Dump ni masa coronavirus tu datang. So kita tengok pada tahun 2019, so berlaku Corona Dump. Maknanya bila COVID-19 tu COVID-19 tu dekat China hujung bulan Disember, so dia dah start datang ke Malaysia dan menyerang satu dunia lebih kurang pada Februari lah. Kita pun lockdown pada bulan Mac, tak silap saya bulan 3 tu, mostly negara dah start jatuh lah. So dulu Bitcoin paling tinggi harga 10k dan berlaku Corona Dump. So dia jatuh daripada 10k, dia turun kepada paling bawah sini adalah 4k lah. So 10k turun kepada 4k, which is kurang turun dalam 40% lah sebelum dia naik meroket. So siapa yang hodl daripada sini, beli pada harga 4k, kalau dia take profit pada paling tinggi itu 64k, which is dia untung berapa puluh kali ganda, lebih daripada 10 kali ganda. So itu berlaku Corona Dump. So yang jatuh ni adalah China ban crypto, yang ni berlaku pada FUD hari tu. So kalau tengok video yang lepas, price ranging dekat sini lah. So disebabkan case tu mula keluar, so kalau tengok sekarang ni pun dia dah start jatuh lah. Dia jatuh hari tu masa saya buat video, mungkin dia berada dekat area sini 58-57 ni. So lepas berita tu keluar, jatuh. So sekarang ni pun orang dah start mula beli balik lah. Maknanya ini mungkin small trader, dia dah start collect Bitcoin balik. Dan last hari tu dia jatuh pada harga 53 something. So sebelum ni, kalau tengok chart sebelum ni, saya ada tanda possibility dia turun pada harga 52, tapi tak sampai lagi lah. Tapi actually saya sebenarnya expected untuk dia sebenarnya mungkin kat sini dia akan naik sikit, dan lepas tu dia akan jatuh. Lepas tu baru dia start buat ranging macam ni lah untuk dia naik balik. So kalau dia turun dekat sini sebenarnya lebih, orang kata bukan lebih baik, maknanya dia lebih kuat momentum dia untuk push ke atas lah. Sebab dekat sini area psychological area, di mana psychological area di mana orang pending order banyak dekat sini. So basically dia akan, market sentiasa bergerak dalam bentuk wave, dia tak boleh pump terus. Basically mungkin untuk sampai sini kita boleh expected bulan, sama ada bulan Januari atau Februari, baru price akan sampai pada harga 67k ni balik lah. So kita tengok Ethereum pula. So Ethereum
Ethereum dia sama macam minggu lepas, dia ranging area sini, naik turun. Masa Bitcoin jatuh clash pump, dia memang jatuh touch kita punya yang kita tanda pada minggu lepas, tanda pada minggu lepas pada harga ni memang dia turun pada harga ni, dan dia sekarang start untuk retrace balik lah. So sebab macam saya cakap, ini adalah psychological level, maknanya trader-trader sebelum ni pun selalu nampak dekat sini adalah resistance, tapi once dia break, dia dah jadi support level kat sini. Sekali dia dah sentuh, ini pun dah jadi support level. So setiap kali harga datang kat sini, so mostly traders akan cuba untuk membeli dekat area sini lah. So ini adalah first psychological area. So kalau dia tak break, mungkin dia akan ranging lah. Silap pula. Dia akan ranging dekat area sini, naik turun. Kemudian baru dia akan break lah. So mungkin paling dekat dia punya resistance adalah dekat sini sebenarnya. Ini mungkin adalah resistance paling dekat dia. Kalau anda kata tiba-tiba dia break sini, anda kata dia break, possibility dia akan turun sampai sini. Dia akan turun sampai sini dan baru dia break dekat sini, dia baru pergi naik balik. So kita tengoklah which one dia akan sampai dulu, sama ada dia stay dekat support level ni ataupun dia akan turun cari a new support, which is dekat this area. Sekejap, dekat this area. Dekat this area, ataupun dia terus naik ke atas. Okay, kita tengok coin yang seterusnya, Cardano. Cardano ni memang siapa investor Cardano dia pasti berasa sakit hati lah. Sebab Cardano dia punya drawn down dia, nilai kejatuhan itu memang menyakitkan hati sangat lah. So kalau kita tengok dekat dia punya retracement ni kan, tengok retracement dia daripada atas ni sampai ke sini, dia punya drop tu boleh kata hampir, sekejap, dia punya drop tu lebih kurang 70% drop daripada sini. Maknanya last price dia paling tinggi area RM3. So dia jatuh, kalau RM3 separuh lah, RM1.50 jatuh. So hampir dekat 50% dia punya drop tu. So sangat menyakitkan hati lah. Tapi kalau tengok macam analisa kita sebelum ni, memang kita expected Cardano untuk turun sampai ke sini. So turun sini, elok semalam dia touch 1.5 ni, dan dia rebound balik lah. So kita boleh kata sini adalah satu support level, which is Cardano punya investor ataupun traders memang keep buying dekat 1.5 ni lah. Diorang rasa harga 1.5 ni harga yang berbaloi untuk Cardano. So saya expected Cardano untuk fly ke harga RM3. So harga RM3 tu achievable mungkin bulan Februari lah. Kita boleh nampak pada bulan Februari mungkin dia akan sentuh harga $3 balik. So mana-mana yang invest Cardano tu harap banyak bersabar lah. Kita tak tapi ada good news lah tentang Cardano ni. Cardano ni mungkin bulan 12, mungkin bulan 12 dan bulan 1 ni diorang banyak release dApps lah. Kiranya dia punya smart chain ni, dia punya smart contract ni dah banyak dApps yang launch. Kalau tengok dia punya ekosistem dekat Cardano Cube pun dah banyak projek-projek yang start masuk lah. So dengan projek yang banyak, dengan implementation of smart contract, kita boleh expected yang mungkin pada bulan Januari pun dia dah boleh pergi balik harga $3 tu lah. Kita tengok nanti bulan 12, bulan 1 ni macam mana. Kalau bulan 12, bulan 1 ni market cantik, tak ada lagi corona dam, so kita boleh expected harga Cardano paling pun pergi kepada $3 dulu sebelum dia meroket kepada harga yang kita expected, iaitu dalam $4. So basically itu saja saya punya market analisa pada 27 hari bulan 11. So terima kasih kerana sudi untuk subscribe. Assalamualaikum.